Sekejap screen kamera. Okey. Boleh nampak skrin saya dan juga saya punya kamera? Boleh. Thank you. Yang lain pun hopefully boleh which one? This one will do. Okay. So today, macam saya bagi tahu semalam in your group, kita akan discuss dulu formative practice 5.1, and then saya bagi tahu awak buat dululah. Then during my last lecture pun, untuk yang bahagian last 5.1 tu pun saya ada bagi tahu juga. Make sure awak try buat dulu 5.1 and then kita akan discuss. Okay. It is very important untuk awak buat dulu. Salah tak apa, tak tahu boleh rujuk dan boleh tanya. Tapi awak punya effort adalah, awak punya parts adalah untuk awak buat dululah. Okay. So saya akan discuss 5.1 awal-awal sebelum kita masuk new subtopik 5.2 this morning. Okay. So let's take a look at the formative practice 5.1. Okay. This one, formative practice 5.1. Alright. Oh, okay. Sebelum saya lupa, please, tadi awal-awal screen should be awak dah nampak. Awak nampak attendance link, attendance punya link Kalau tak dapat juga, sekejap saya type dekat chat box. Online class. Okay, attendance dekat chat box. Tolong isi sekejap, 2 minit. Siapa yang tak isi lagi? Attendance dekat chat box. 8.20, saya akan terus mula. Tolong isi attendance first. Ya, attendance kita. Okay, tolong isi attendance 2 minutes. 8.20 kita akan start with formative practice terus. Jadi sambil tu panggil ke kawan awak, letak dalam group, cakap kelas fizik. Ramai yang tak ada. Okay, 8.20 kita akan start. Okay. So formative practice 5.1, the first question, figure shows the graph of displacement against time. Okay, kalau awak ingat, previously
saya ada ajar tentang two graph. Okay, two graph dalam wave ni. Satu displacement against time, satu lagi displacement against distance. Okay, displacement against distance. So dia lebih kurang lah. So jom kita buat. Dia tanya what is mean by amplitude. Okay, yang ni awak boleh refer lah the definition. The keyword yang awak kena ada, the keyword adalah maximum. Maximum displacement. Okay, maximum displacement. Itu keyword dia. Kalau awak kata maximum distance, tidak betul. Sebab apa tak betul? Sebab, okay, amplitude kita kata dia displacement. Amplitude saya sebut dulu, dia adalah y-axis. Okay, dia adalah y-axis. So awak tengok ni dia 3 dan dia negatif 3. Okay, displacement kita recall dia adalah vector quantity. Okay, vector quantity. Apa yang dimaksudkan dengan vector quantity? Dia ada magnitude and dia ada direction. Okay, it has both magnitude and direction. Jadi di manakah direction dia for displacement dalam cerita ni? Direction dia adalah the negative sign. Okay, negative sign shows the direction. Maksudnya dia bergerak ke bawah. Okay, dia akan opposite dengan positif. Kalau positif itu ke atas, negatif ni dia akan ke bawah. Kalau positif itu ke kanan, negatif ni maksudnya displacement dia ke kiri. Okay, dia tak sama negatif dalam matematik tu, dalam kes ni. Negatif dalam matematik itu bermaksud bawah pada kosong kan. Ini bukan. Ini negatif itu merujuk kepada dia punya opposite direction. Opposite dengan positif tu. Kalau positif ke bawah, negatif ke atas. Dia sentiasa opposite. Okay. So, the keyword for amplitude awak kena ada perkataan maximum displacement. Untuk apa? Siapa yang bergerak maximum displacement ni? Particles. Okay. Particles. Maximum displacement of particles. Dari mana? From its equilibrium position. So dalam graf ni, the equilibrium position adalah yang ni lah, equilibrium position. Yang tengah-tengah itu adalah equilibrium position. Okay. Determine the period of oscillation T when then calculate the frequency of oscillation. Period of T. Okay. As I mentioned during the previous lecture, one period awak boleh cari kan. Kalau kita tengok the previous lecture, saya bagi tahu one period tu awak boleh cari sama ada ni. Okay. Sama ada awak tengok kepada sine graph. Okay, sama ada awak cari simbol, awak cari bentuk graf macam ni. Okay. Ataupun awak cari bentuk graf macam ni. Ini adalah one cycle. One period maksudnya one cycle. So kalau awak ada A, B, C, D, E, one period tu awak boleh ukur daripada katakan sini O. Okay, awak boleh ukur dari O ke sini P. Dia satu, dia bentuk macam ni. One period. Ataupun awak ambil dari A pergi B. Dia bentuk macam ni. Also one period. Okay, so one period. So back to our formative practice. One period dia tanya. So nak senang, awak ambil lah dari sini. Dari 0, awak ambil sampai situ. Kan bentuk dia macam S tu kan? S
terjatuh tu. Okay. So berapa dia punya period? Period simbol T, period is 0.4. Unit jangan lupa. Kalau awak lupa unit, dia tidak memberi erti dalam fizik. Okay, so unit dia awak tengok dekat graf ni, axis dia adalah second, tulis second. Kalau awak nak ambil bentuk bentuk yang satu lagi yang saya cakap tadi, boleh juga awak start sini sampai situ. Kira berapa? Sini 0.1, sini adalah 0.5. So dari sini ke sini adalah period dia 0.4 juga. So sama je. Okay. So sama sahaja. Okay. Ataupun satu cara lagi, awak nak cari period, awak boleh ambil yang bawah. Dia ambil di sini. Dia terbalik dengan yang kedua tadi. Sampai ke sini. So sini berapa? Sini 0.3. Sini 0.7. So period dia adalah 0.4 second as well. So sama je. Ikut awak lah nak guna yang mana. Ingat period awak cari bentuk macam ni. Ataupun bentuk macam ni. Ataupun terbalik lah antara dua ni. Okay. Ataupun terbalik. Alright. So far boleh? Soalan nombor 1. Respon sikit dekat, kalau boleh respon dekat chat box, please type number 1. Respon dekat chat box kalau boleh. Setakat ni, thank you Nadira, Noliana, Azizah, Lydia. Alamak tak ada nak baca. Haziq, Damia, Zafrina, Alia Putri, Syakir. Okay, good. Thank you for responding. Cuma soalan B ni dia tak habis lagi. Dia tanya, calculate the frequency. Okay. So dalam ni dia ada dua equation. Okay. Salah satunya adalah F equals to 1 over T. Okay. What is F? What is F? F is the, kita kata, frequency. Alamak, sorry tulis warna hijau sakit mata kan. T is the period. So dia tanya frequency. Frequency equals to 1 over 0.4. 1 over 0.4. Okay. Siapa boleh congak ni? Dapat berapa ni? 1 over 0.5. 2.5. Okay, unit dia? Syakir? Ataupun siapa-siapa? Okay, macam ni nak tengok unit. Awak tulis macam ni kan? 0.5 ni, 0.5 ni, 0.4 ni unit dia second. Satu bahagi atas ni tak ada unit sebab dia satu. Okay. So jawapan dia adalah 0 pula dah. Sorry my bad. 2.5 second negative 1. Okay. 2.5 second negative 1. Betul. Tulis macam ni. Betul. Ataupun frekuensi dia punya kita panggil SI unit dia. Alamak. Sorry. Ataupun SI unit untuk frekuensi awak boleh tulis juga unit dia adalah 2.5 Hz. Okay. Either one. You choose. Either one. Yes. Najihah dan juga Alia Nabilah. Thank you. Hz. Good. Very good. Hz. Okay. So question number 1. Question number 2. Compare and contrast progressive wave and stationary wave. Okay, progressive wave and stationary wave. Saya takkan bagi dalam bentuk jawapan macam itulah. Cuma saya nak cerita progressive wave dengan stationary wave. Revision balik semula. Okay, progressive wave dengan stationary. Okay, sekejap saya tak mau cerita macam ni. Okay, progressive wave. Progressive wave. Apa yang kita tahu pasal progressive wave? First kali, progressive wave ni, dia propagates. Propagates ni maksud dia bergerak. Propagates. Kita kata a long time.
Okay. So maksudnya kalau kita ukur wave tu dalam masa 1 second dengan kita ukur wave tu dalam masa 5 second, yang 5 second tu should be dia akan jadi lagi jauh. Itu maksudnya dia bergerak dengan masa. Okay, kita boleh ukur. Kalau kita ukur at 10 second, wave tu dah lagi jauh. Itu maksudnya dia propagates along the time. Time bergerak, dia pun bergerak lah. Macam tu. And then kita ada two types of progressive wave. Satu kita namakan sebagai transverse wave, and satu lagi kita panggil longitudinal wave. Okay, so what is transverse, what is longitudinal? Yang ni revision lah ni. Okay, saya tak nak pergi lama-lama, dah panjang lah. Okay, transverse maksudnya particles, vibration of particles are perpendicular. Okay, to the wave propagation. Kalau kita nak lukis dalam bentuk diagram, dia macam ni. Katakan kita ambil particles ni duduk sini. Katakan sini wave particles. Propagation maksudnya wave tu bergerak ke sana. Wave propagation. Dia bergerak dari kiri ke kanan. So particle ni, dia punya vibration dia adalah atas bawah. Ini kita namakan jenis dia adalah transverse wave. Okay, jenis dia adalah transverse wave. Okay, kalau longitudinal, awak tukar ni, saya gariskan tu. Perkataan perpendicular tu kita tukar. Okay, alamak, sorry. Awak tukar itu. Kita kata dia vibration of particles are perpendicular tu kita tukar, kita tukar itu je. Parallel to the wave propagation. Okay. So macam mana? Katakan wave tu dia bergerak ke sana. Sama wave propagation dari kiri ke kanan. Ini adalah wave particle. Okay. Dia punya pergerakan dia tu parallel dengan wave propagation. Awak tengok anak panah warna hijau dengan anak panah warna putih wave propagation tu, dia parallel. Kalau transverse yang atas tu, anak panah warna hijau dengan anak panah warna putih tu, dia perpendicular. Itu yang membezakan transverse and also longitudinal wave. Lah dah sebut yang ni, kita pergi sikit lagi. Example of longitudinal apa? Siapa tahu? Spring. Okay. Wave dia macam mana? Contoh wave yang contoh longitudinal wave. Contoh dia. Okay, contoh dia awak tak payah fikir banyak. Awak hafal satu je. Contoh dia adalah sound wave. Okay, sound wave. Satu je. Okay. Contoh transverse wave adalah wave yang selain daripada sound wave. Sebab sound wave adalah longitudinal. Selain sound wave, semuanya adalah, untuk silibus awak semuanya adalah transverse wave. So apa wave awak tahu? Water wave, light wave, electromagnetic wave. Semua benda tu adalah transverse wave. Jadi kita just hafal longitudinal lah sebab dia satu je. Longitudinal wave adalah sound wave. Selain daripada sound wave, dia adalah
contoh-contoh transverse wave. Okay. Panjang pula dah ini. Okay, progressive wave. Satu lagi dia nak tanya, dia suruh ni, apa dia tadi? Stationary. Stationary wave. Okay, revision pasal stationary wave. Tak muat lah, saya tulis kat atas ni. Stationary wave. Okay, so dia terbalik lah daripada progressive tu. Maksudnya dia kita kata propagation dia does not propagates along the time. Apa maksud dia? Maksudnya kalau time bertambah, tidak semestinya dia akan jadi lagi jauh. Dia mungkin berada di tempat dia je. Dia mungkin jadi patah balik. Kalau yang tadi masa bergerak, wave itu akan jadi lagi jauh. Dia bergerak lagi jauh. Tapi untuk stationary wave, dia tidak semestinya. Masa bergerak, tapi mungkin dia patah balik ke, dia stay ke. Itu kita panggil sebagai stationary wave. Contoh dia yang paling senang. Example of situation. Guitar string. Okay, guitar string. Kenapa? Sebab satu hujung diikat dengan satu hujung lagi. Okay, diikat. Jadi katakan awak petik kat tengah-tengah ni, wave dia macam ni je. Dia pergi sebelah sana, awak petik, dia pergi sebelah sana, lepas tu dia patah balik. Sampai sini apa jadi? Dia pun patah balik. Sampai sana apa jadi? Dia patah balik. Masa bergerak, tapi dia duduk main kat sini je. Itu yang kita panggil sebagai stationary wave. Okay? Dia mungkin boleh jadi macam ni. Okay? Awak gerak, ataupun katakanlah ni bukan gitar string. Awak ikat tali dekat satu bahagian, macam ni lah, saya lukis. Ni ada dinding. Awak ikat tali dekat satu bahagian. Satu lagi awak pegang. Okay, satu lagi awak pegang. Tahan. Awak gerakkan tali ni. Awak gerakkan atas bawah. So, awak nampak tu, dia beralun ke sana. Tapi bila dia sampai kat sini, cangkuk las ni, apa akan jadi? Dia akan patah balik. Jadi dia main kat situ je. Masa bertambah. Tapi dia tak pergi jauh, dia duduk di situ saja. Itulah kenapa kita kata dia adalah stationary wave. Okay? So kalau okay nombor 2, tolong type nombor 2 dekat chat box please. Sound wave. Sorry Najia, saya baru baca awak punya respon. Thank you. Okay, thank you Najia. Alright. Ramai yang tak respon ni, nama-nama sama je ni. Okay. Thank you Nurahan. Shaliza. Okay. Nombor 3 kita nak cepatkan sikit Nombor 3. Kita tengok. Slinky spring ni inilah spring besi tu ataupun yang warna-warni kalau kat pasar malam kan. Being moved forward and backward. Okay, awak tengok tangan dia ni, dia bergerak forward and backward. What type of wave is produced by a slinky spring? So spring ni dia bergerak depan belakang. So awak bayangkan kalau kita ada ikat kain dekat sini yang warna pink tu, kalau awak ada ikat kain dekat bahagian spring tu, agak-agak pergerakan kain tu macam mana? Di bend kan? Adakah dia bergerak ke atas bawah ataupun depan belakang? Soalan. Adakah kain itu bergerak atas bawah ataupun depan belakang? Depan belakang. Depan belakang. Akilah. Okay, betul. Thank you. Dia akan bergerak depan belakang. So, yang ini, yang saya tengah lukis ni, tengah-tengah ni adalah wave propagation. Okay. Yang kain ataupun ribbon kita ikat itu, dia mewakili ataupun kita boleh katakan dia seolah-olah adalah
particles. Okay, particles. So particle sekarang ni perpendicular or parallel to the wave propagation? Perpendicular or parallel to the wave propagation? Parallel. Parallel. Okay, sebab dia sama. Thank you Syakir, dia sama. Okay, yang ni depan belakang, dia sama. Okay, so bila dia parallel, kita kata dia transverse ataupun longitudinal. Mestilah kita tengok balik kat sini tadi, saya dah buat revision tadi. Kalau parallel, kita kata dia adalah longitudinal wave. So jawapan kat sini adalah, kita cakap lah, dia adalah, dia tanya what type of wave? Longitudinal wave. Okay. Mark X at the refraction part of the wave in figure. Okay. So kalau kita guna spring, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi rapat, terus dia kerenggang. Terus dia rapat balik. Okay. Dan dia renggang balik. Okay. Yang bahagian rapat ni, kita panggil dia sebagai Compression. compression, betul. Okay, compression region. Yang jarang ni kita panggil sebagai Refraction. refraction, good. Refraction region. Okay. So dia tanya mark X at the refraction region. So awak tandalah. Jangan conteng buku teks melainkan buku tu awak punya. Okay, tandalah. Sini betul, sini betul, sini pun betul. Tanda satu lah, jangan tanda tiga-tiga. Okay. What is the wavelength of the wave? Okay. So cara nak kira dia, awak tengok dia bagi dia bagi 10 cm tu dari mana? Dia bagi 10 cm itu daripada compression region ke compression region. Tengah-tengah compression region. So, warna pink ni adalah compression region. Lepas tu, dia jumpa X, refraction. Lepas X ni, dia jumpa lagi yang warna pink ni. Dia adalah compression lagi. Lepas tu, dia jumpa X. And then, dia jumpa another compression region. So, nak ukur wavelength, sama ada awak ukur from center of the compression to the next compression, ataupun center of the refraction to the next refraction. Okay. So dalam kes ni dia bagi daripada compression. So awak kira lah to the next compression. Berapa ni? 5 Ni. 5 cm. 5 cm ke cm? Okay, betul cm. 5 cm. Unit yang lupa So 5 cm. So kita dapat wavelength dia adalah 5 cm. Easy. Okay. Easy. Alright. So kita dah selesai 8 point pula. Formative practice 5.1. Okay, hopefully awak boleh jawab. Kalau awak salah, yang awak buat sebelum ni, jangan risau. So now awak tahu macam mana, kenapa awak salah. Paling penting awak kena tahu kenapa awak salah. Yang tu sebabnya kena buat dulu. Kita kena tahu di mana salah kita and then macam mana nak cari yang betul. Okay, so tak apa melengahkan masa, kita akan move to the next subtopic, new subtopic 5.2, which is damping and resonance. Okay, damping and resonance. Okay, sebelum kita masuk kepada damping and resonance ni, saya rasa awak biasa tengoklah situasi macam ni situasi di mana orang main buaian, kan? Zaman-zaman boleh keluar, boleh main dulu. Awak pun pernah main buaian, kan?
Awak pun pernah main buaian. So, masalahnya, bukan masalah lah, situasi dia kalau awak tengok budak yang di sebelah hujung belah kanan ni, budak ni kan, yang hujung sebelah kanan ni, yang saya bulatkan ni, dia seolah-olah dia baru lepas tolak kan, tolak. Kenapa dia tolak? Dia nak bagi jadi lagi tinggi dan dia bergerak, dia swing tu lagi laju. Okey, ataupun lagi kuat. Jadi kenapa dia kena tolak dan swing bagi lagi kuat? Supaya dia tak berhenti. Supaya tak berhenti. Okey. Supaya tak berhenti kan. Tak seronok lah pula kalau berhenti. Melainkan dah tak nak main, kita bagilah dia berhenti kan. Main buaiannya ni, main swing ni, lagi kuat dia memang lagi seronok. Kan? Lagi kuat memang lagi seronok. Okey. Tengok yang ni pula. This is the actually picture of water droplets. Droplets yang kecil atas tu. And then dia produce a ripples. Okay, zaman sekarang sebut ripples ni semua dia ingat coin kan. Tak apalah. Dia produce a ripple. So ripples ni saya bukan nak tunjuk nak awak tengok dekat water droplets tu. Saya nak tengok awak dekat tengok the ripple patterns. Okay, ripple patterns on the surface of water. Okay, kalau tengok ripple pattern ni, pattern yang dekat-dekat ni, yang awal-awal ni kan, dia macam besar. Tukar colour lah, mana boleh colour biru kan, tak nampak. Dia macam kuat kat sini wave dia. Okay, tapi lagi jauh dia bergerak daripada center yang droplets ni, awak tengok yang hujung-hujung awak tengok yang hujung-hujung ni lah kat sini. Tengok kawasan ni, wave dia tu dah kurang jelas compare dengan kat sini. Apa yang kurang jelas dan jelas tu? Inilah yang kita kata amplitude tadi. Okey, ini adalah amplitude dia. Ni amplitude dia. Makin lama awak tengok, makin tak nampak. So kalau awak tengok gambar ni yang di belakang kan, di bahagian yang hujung ni kan, tak nampak pun ripple tu. Okey, tak nampak pun ripple tu. Sebab apa? Amplitude dia dah jadi sangat kecil. Compare to the amplitude at the center. Ni amplitude dia besar kat center ni. Amplitude dia besar kat sini. Okay. Water droplets. Ataupun satu benda lagi kita boleh tengok dekat orang petik gitar. Okay. Gitar, kalau kita petik one string kan, katakan awak petik one string. Nampak? Ke mana gambar ni? Okay. Katakan awak petik one string, dan awak biarkan. Dia keluar bunyi, awak petik dia keluar bunyi. Lepas tu awak biarkan. Lama-lama bunyi tu awak akan dengar makin lama jadi makin perlahan. Okey? Logik kan? Awak mesti pernah buat juga. Okey? Sound tu dia akan jadi makin lama makin perlahan. Janganlah dia petik banyak-banyak kali, petik sekali. Ting. Lama-lama dia akan habis. Dia akan hilang. Okey? All this example yang saya tunjuk ni, orang petik gitar, water droplets tadi, orang main buaian, semua ini adalah berkait dengan apa yang kita nak tengok dekat damping and resonant. Damping and resonant. So, jom kita tengok apa bendakah damping dan apa benda yang dinamakan sebagai resonant. Okey. Kita pergi damping dulu. Satu-satu dulu Kita pergi damping dulu. 5.2 damping and resonance. So apa yang akan kita tengok dalam damping and resonance ni? First kali, awak kena tahu satu benda yang dinamakan sebagai natural frequency. Okay, ini yang kita akan belajar. Awak akan belajar pasal natural frequency. And then kita akan tengok damping.
kita akan tengok damping. Dekat damping ni, kita akan tengok apakah damping itu. Kita akan tengok dia punya graph. And then kita tengok, kita panggil internal and external damping. Okay. Lepas tu kita akan tengok resonance. Okay, resonance ni nak tengok apa? Satu, kita tengok dia punya good effects, bad effects. Ada S plural. Okay, kita akan tengok satu-satu. Okay. So, kita pergi yang pertama. Okay, kita pergi yang pertama, which is kita nak kena tahu what is mean by natural frequency. Kan? What is mean by natural frequency. Okay, natural frequency ni dia macam ni. Setiap benda dekat dunia ni, dia ada natural frequency dia. Okay, kenapa? Kenapa ada natural frequency ni? Sebab molekul, semua benda ada molekul kan? Semua molekul ni dia vibrate. Okay, jadi setiap benda kat dunia ni dia ada natural frequency dia. Okay, dia ada natural frequency dia. So, dalam kes kita nak tengok sistem oscillating system, sistem yang ada cycle, okay, sistem yang ada cycle, kita tengok sistem yang ada cycle, dia vibrate dengan frekuensi asal dia. Dia vibrate dengan frekuensi asal. Contoh, kalau awak ada pendulum, kan? Awak ada pendulum, awak swingkan dia. Oh, dia pergi sini. And then dia akan patah balik. And then dia akan pergi sini. Dia akan pergi sini. Dia akan pergi situ. Lama-lama dia akan jadi makin kecil. Maksudnya pendulum sekarang ni dia oscillating dengan natural frequency. Kalau dia oscillate dengan terbalik, maksudnya dia oscillate tapi bukan dengan natural frequency. Contohnya bila dia dah sampai kat kawasan ni, dia dah slow sini, kan? Dah slow situ, awak pergi tolak dia lagi. Bila awak tolak, dia dah tak jadi kecil dah. Dia akan jadi makin besar. Swing dia. Sebab apa? Sebab awak tolak, awak tambah, awak push dia. Dia patutnya dah makin slow, awak petolak. So sama juga macam budak naik buaian tadi. Kan? Patutnya dia makin slow. Tapi dia pergi tolak dengan kaki, dia jadi lagi laju. Maksudnya budak itu oscillating system tu, buaian yang budak tu naik tidaklah bergerak dengan natural frequency. Sebab apa? Dia ada yang tolak tu, ni yang saya letak warna kuning ni, kita panggil dia sebagai external force. Bila ada external force, dia tak kira, dia maksudnya dia oscillate bukan dengan natural frequency. Maksudnya kalau budak tu tolak kaki dia dengan tolak buaian tu dengan kaki dia, maksudnya dia dah swing dia tu bukanlah dengan natural frequency. So natural frequency ni dia merujuk pada salin natural frequency ni dia merujuk kepada oscillation without external force to the system. Tak ada external force yang mengganggu. Maksudnya dia oscillate dengan natural frequency. Okay. So,
berbalik pada pendulum yang saya lukis ni ataupun dengan budak tu, kalau without external force, kalau budak tu tak tolak dengan kaki dia, kalau kita tak tolak pendulum ni kat tengah-tengah tu, maksudnya apa jadi dekat amplitude dia? Makin lama dia akan makin mengecil amplitude dia. So, kalau kita lukis graf, di sini ada displacement. Nampak mana saya bunyi ya? Displacement against time Displacement against time. Kalau kita ada graf, memula pendulum tu maksimum amplitude dia. Dia gerak macam tu. Okay. Lama-lama dia dah jadi makin kecil. And then lama-lama dia pun berhenti. Samalah juga dengan buaian budak tadi. Buaian yang kita pernah naik tu. Okay. Ini adalah kita panggil sebagai damping. Ini awak rujuk dekat ni kan. Apa yang awak perhatikan daripada graf ni? Apa yang awak perhatikan? Kita observe amplitude dia decreasing. Mana amplitude? Ni amplitude dia. Kita dah belajar tu. Makin lama makin kecil. Ataupun awak nak tengok yang bawah ni. Ni pun amplitude juga. Makin lama makin kecil. So we observe the system. Sistem ni maksudnya situasi tu, budak naik buaian tu, and then we observe the pendulum just now. Makin lama dia makin perlahan. Okay, kita cakap sekarang dalam natural frequency, without external force. Dan makin lama makin perlahan. Maksudnya dia akan experience, bila awak nampak dia ada amplitude dia decrease, maksudnya dia experience damping. Itu yang dimaksudkan dengan damping. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan damping. Maksudnya amplitude dia decreasing along the time. Makin lama masa, makin kurang amplitude dia. Itu dinamakan sebagai damping. Okay. So, apa yang menyebabkan damping? Tengok sini. Causes of damping. Apa yang menyebabkan damping ni berlaku? Kat sinilah kita kena tengok dua benda tadi. Dia ada dua. Satu disebabkan oleh external damping. Okay, external damping, luaran. Okay. Kenapa pendulum kita tadi ataupun budak kecil tadi naik swing tu makin lama makin perlahan? Makin lama makin perlahan. Kenapa? Agak-agak. Come on. Siapa boleh tulis ke? Sebab energy. tak ada. Loses energy. Okay, Akilah nak cakap apa? Tak ada apa? Sebab tak ada external force diberikan. Tak ada external force diberikan. Okay, betul. Loses energy, betul. Apakah yang menyebabkan energi dia tu hilang? Syakir kata loses energy. Tapi apa yang menyebabkan Material energy? frequency. Apa dia? Sorry? Natural Frequency. Okay, natural frequency. Apa yang menyebabkan natural frequency itu makin natural frequency tak berubah. Tapi kenapa amplitude dia berubah? Okay, awak naik buaian, awak bayangkan awak tengah naik buaian, mula awak swing sangat laju. Okay, awak swing sangat laju. Okay, awak rasa apa? Angin awak rasa itu kuat ke tak kuat? Kuat. Okay. Lepas tu angin ni dia akan oppose kita punya direction of motion. Contoh kalau awak berlari ke depan, awak akan rasa angin tu dari depan ke belakang. Dia akan lawan. Sama juga awak naik buaian. Awak ayun swing kuat-kuat. Awak swing kuat-kuat. So angin ni dari depan. Dia akan tolak awak. So external damping ni kenapa dia lose energy? Because of the, kita kata, air friction. Contoh, disebabkan oleh frictional force.
kat mana frictional force ni berlaku? Satu dekat angin tadi. Satu lagi berlaku kat mana? Dekat buaian tadi ataupun dekat pendulum yang tali dia tu ataupun yang besi dia tu berlakunya friction juga dekat penyangkut dia tu. So friction inilah yang akan buat menjadikan amplitude dia berkurang. Sebab apa berkurang? Sebab loss energy. Air friction, friction from the system. Okay? Friction from the system. So, bila berlakunya friction ni, macam saya tulis tadi, amplitude decrease ni. Kenapa amplitude decrease? Why? Because energy decrease. So, bila adanya friction, energi ni akan berkurang. Bila energi berkurang, amplitude akan berkurang. Okay, so the key is awak kena ingat amplitude dengan energi ni dia berkait. Amplitude dengan energi dia berkait. Okay, kalau energi naik, naiklah amplitude tu. Bila kita bagi external force, maksudnya kita bagi extra energy. So, amplitude pun akan naik. Okay. Alright. Satu lagi kita tengok causes of damping. Obviously, nama dia adalah internal damping. Okay. Ni loss of energy due to extension and compression of the molecules. Okay. Okay, mana tak sempat tu salin dulu. Okay. Mana tak sempat salin dulu. Sebab ada yang kelas sebelum ni ada yang saya minta feedback kan. Ada feedback kata tak sempat nak salin. Okay, salin dulu. Ya. Okay. Sambung. Because of extension and compression of the molecules. So, contoh spring. Kita tarik molekul di dalam dia akan extend. Jarak-jarak, bukan molekul extend, maksudnya jarak antara molekul itu akan jadi jauh. Jadi dia akan jadi loss of energy kat situ. Ringkasnya lah. Bila kita tolak dia, compress dia, molekul ni dia ada internal forces. Awak belajar chemistry, dia ada internal forces between the molecule. So bila kita rapatkan dia, dia tak boleh hidup rapat sangat. Okay. So dia nak tolak, dia lawan. Compression tu dia lawan. Hilang energi juga. Kalau kita tarik, dia pun ada internal forces kan, dia tak bagi lepas molekul ni. Dia duduk macam ni, jarak ni sikit kan. Kita tarik pun dia tak bagi lepas. So energy loss. Dia duduk macam ni. Kita tolak dia duduk rapat pun dia tak nak duduk rapat sangat. So energy loss. Okay. Itu adalah disebabkan oleh internal extension of compression of internal damping ni disebabkan oleh extension and compression of the molecules. Okay. Molecules. So yang saya buat ni, ini adalah reasons why
energy loss. Bila energy loss maksudnya berlakunya damping. So macam mana nak overcome energy loss ni? How to overcome? Maksudnya ada benda kita tak nak dia loss energy. Kan, ada benda kita tak nak dia loss energy. Kita nak dia, kalau dia loss energy akan berlaku damping dan sistem tu lama-lama akan berhenti. Jadi macam mana kita tak nak bagi dia berhenti? Kita kena apply give external force. Bila bagi external force, sistem itu tidaklah lagi oscillate with the natural frequency. Okay? Alright. Selesai pada tentang resonance. Okay? Damping. Okay, so damping, the keyword for damping adalah yang ni, saya ulang balik yang ni yang saya bulatkan warna pink ni, amplitude dia decrease. Okay, kenapa amplitude dia decrease? Sebab energy decrease. Itu keyword dia. Okay, graph dia macam ni. Itu yang awak kena tahu. Okay, point dia. Key untuk damping. Okay, so the next one kita akan tengok tentang resonance. Allah. Awak pun ada dalam 20 minit lagi kan? Resonance. Okay. Kita akan tengok tentang resonance. Okay. Tadi kita cerita pasal natural frequency. Okay. So sekarang setiap benda, setiap sistem dia ada natural frequency dia. Okay. So resonance occurs when benda ayat ni. Resonance occurs when the natural frequency yang kita sebut tadi kan, natural frequency tadi, dia oscillate dengan frekuensi yang kat luar tu. Okay, contoh during resonance resonance occurs when, macam mana nak bagi ayat dia saya? Oscillating. Sorry. Ni ayat dia. Resonance occurs. Saya tiba-tiba blur sorry when a system is made. Bila sistem tu kita buat dia oscillate at frequency. Okay. Kita buat satu benda, satu oscillator sistem ni, oscillation system ni, dia oscillate sama dengan natural frequency dia. Okay. Dia oscillate sama dengan natural frequency dia. Macam saya cakap tadi, setiap benda ada natural frequency. So sekarang sistem itu sendiri, frekuensi dia sama dengan natural frequency dia. Okay. Frekuensi equal to its natural frequency. Okay. So apa yang jadi? Kalau damping tadi, amplitude decrease kan? So, what happens? Dia terbalik. Kalau damping amplitude dia tu jadi minimum ataupun zero, resonance amplitude dia maximum. Betul, maximum. Okay. Saya bagi contoh. Contohnya
awak naik kereta ataupun awak guna radio dekat rumah, bukan internet radio lah, radio yang betul, radio yang asal. Okay. Macam mana korang selalu dengar radio apa? Saya jangan dengar radio. Contohlah satu channel radio, siaran radio, apa dia, contohnya kita ambil hits. Okay, contohlah awak nak ambil hits FM. Contohnya di kawasan awak, hits FM ni frekuensi dia, dia selalu ada frekuensi kan. Frekuensi dia 92.5 Hz. Maksud dia awak kena putarkan dekat radio awak, ataupun awak kena setkan dekat radio awak 92.5 Hz. Barulah awak akan dapat channel ataupun siaran hits FM tadi. Kalau awak letak radio awak tu dekat, kalau awak pusingkan dekat 93.5 Hz contohnya, adakah awak akan dapat channel hits tu? Tak dapat. Saya tanya, saya jawab awak takkan dapat channel hits FM tu. Okay? Kenapa? Okay, so sekarang cerita dia, hits FM ni dekat pencawang, dia keluarkan frekuensi of 92.5 Hz. Okay? So awak nak dengar channel hits FM. So awak kena setkan radio awak itu frekuensi dia sama dengan natural frekuensi hits FM tu. Okay? Di luar ni, di serata angin yang ada kat rumah awak tu, di udara, bukan angin udara kat rumah awak tu, atmosfera tu, kawasan tu, dia ada frekuensi hits tengah berlega-lega dengan frekuensi 92.5 FM. So awak ambil radio, awak nak dengar hits, kan? So di udara sekarang ada natural frequency of 92.5 Hz dan frekuensi ini membawa channel hits FM. Jadi macam mana kita nak dengar? Awak kena setkan frekuensi dekat radio awak itu supaya sama dengan natural frequency hits FM. So awak kena setkan radio awak dekat 92.5 Hz. Bila ni radio ni radio. Yang ni adalah natural frequency. Bila sama, saya padan yang bawah ni tak keliru. Okay. Bila awak pusingkan radio awak tu sama frekuensi dengan natural frequency, dia match lah. Okay. Dia match. Bila match, apa akan jadi? Dia akan jadi maximum amplitude. Dia akan jadi maximum amplitude. So, apa kesan dia? Kesan dia awak boleh dengar suara tu. Suara-suara DJ, awak boleh dengar lagu-lagu itu. Sebab dia dah amplify the amplitude. Amplitude tu match tu maksudnya amplitude dia jadi maximum. Sebab tu boleh dengar. Kan? Kalau awak tak cari 92.5, telinga awak pun, kan, awak tak dengar siaran radio kat udara telinga kita ni. Sebab apa? Sebab telinga kita ni frekuensi dia dengan dia punya drum tu tidak sama dengan natural frekuensi radio di udara sekarang. Kalau tak perlu beli radio lah. Kita set dekat gegendang kita. Kan? Kita set dekat gegendang kita, drum kita, eardrum ni, biar dia oscillate sama dengan hits FM. So dengarlah hits FM kat telinga. Tapi tak boleh lah benda tu. Kan? Tak boleh macam tu. Tak sedap. Tak boleh hidup saya rasa, bising. Kan? Okay? So itu adalah kita panggil resonant. Jadi contoh yang saya cerita pasal siaran radio ini adalah salah satu good effects of resonance. Selain daripada radio ni, TV pun sama. Okay, TV yang pakai antena tulang ikan tu. Sekarang jaranglah orang pakai, ramai pakai Astro. Saya tak ada Astro. Dia pakai antena kat atas kan, macam ni kan. Itu pun sama. Macam mana kita boleh tengok TV1, TV2, TV3 tu? Sebab dia punya, kita setkan dekat TV1.
kita cari siaran. Awak cari kalau dulu kan, kita cari siaran jumpa. Cari siaran sebenarnya kita tengah ulas ataupun kita tengah adjust frekuensi TV itu supaya sama dengan frekuensi wave kat luar ni. Katakan TV3 frekuensi dia contoh TV3 frekuensi dia certain number. So awak kena cari dekat TV supaya match. Sama juga dengan walkie-talkie. Walkie-talkie contoh macam cerita Spiderman kan. Kalau awak perasan ada satu part yang cerita Spiderman tu, dia Mamat Spiderman ni, apa nama dia dah, dia boleh dengar walkie-talkie daripada polis. Kenapa dia boleh dengar daripada polis? Dia bukan dengar dengan telinga, dia kena guna alat jugalah. Radio dia. Radio dia tu kenapa dia boleh dengar walkie-talkie polis, sistem polis tu? Sebab dia boleh jumpa frekuensi di udara itu yang polis punya. So dia matchkan dengan frekuensi sistem dia, so dia boleh dengar. Sama lah juga kalau walkie-talkie, kalau awak pernah main walkie-talkie, walkie-talkie dia ada beberapa channel kan. Contohnya kalau awak pula certain channel, dia match satu frekuensi. Channel 1. Channel 1 ni kita nak bercakap dengan budak kelas kita, kawan-kawan kelas. Channel 2 awak nak cakap dengan satu maktab contohnya. Channel 3 awak nak cakap dengan cikgu je. Okay, awak akan matchkan lah dekat walkie-talkie tu, channel-channel tu. Okay, itu adalah good effects of the resonance. Good effects of the resonance. Okay, dan satu lagi efek bagus lah untuk resonance ini adalah bunyi muzik yang kuat. Kan, bunyi muzik yang kuat. Kenapa kita boleh dengar, contohnya orang main gitar, kan? Kenapa kita duduk jauh pun kita boleh dengar? Sebab dia resonatekan udara tu. Kan? Udara dia ada natural frequency dia. And then bila dia match dengan frequency of the gitar tadi tu, gitar string tadi tu, dia akan jadi kuat bunyi tu. Sebab tu kita dengar, kuat yang bunyi dia. Okay? Kuat yang bunyi dia. Itu good effects of the resonance. Tadi saya sebut kan, bad effect, good effect. This one. Good effects. Bad effects pula pun ada. Okay, bad effects pun ada. Okay, untuk bad effects ni, saya tunjuk Saya tunjuk, dia mungkin tak ada suara lah. Ada dulu ada satu jambatan ni dibina, tapi jambatan tu dia runtuh. Okay, jambatan dia tu runtuh. Macam mana lah boleh runtuh pula kan? Sebab, macam mana saya punya ni okay, saya share saya punya browser. Alright, boleh nampak browser saya? Boleh. Saya tengah buka apa? Tacoma Bridge collapse. Alright, good. Okay. Tahun 1940 ada satu jambatan ni, kan? Jambatan ni dia runtuh. Kan? Kita tengok jambatan tu runtuh. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. Kita boleh buka full screen. Kita tak nampak full screen. Oh, okay. Macam ni nampak? Macam ni nampak. Alright. Okay, Tacoma Bridge ni dekat Washington. Zaman 1940 ni 60 bilion digunakan untuk buat jambatan ni. 60 bilion dulu dengan 60 bilion sekarang tak sama nilai dia. Dulu 60 bilion sangat-sangat besar. Sekarang apatah lagi. Kan? Hari pelancaran dia. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Okey. Kita nampak bridge tu dah beralun. Kenapa beralun? Sebab pada waktu tu kalau awak tengok pokok kan. Awak tengok pokok-pokok tu, angin kuat. Overtakes the great structure. Nampak? Nampak pokok tu. Amazing pictures ever recorded by Angin tengah bertiup kencang. So, angin tu dia ada frekuensi dia. Angin yang sangat laju ni dia ada frekuensi dia. Dan frekuensi bridge ni
dah nak match, dia tak match lagi. Okay? Dia dah nak match dengan frekuensi angin tu. Frekuensi angin ni natural frequency. Dah nak match. Frekuensi bridge tu adalah natural frequency. Frekuensi angin ni frekuensi luar dia. Okay? Dia dah nak match, so dia dah mula bergoyang. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Kabel pun dah bergoyang. Only a 35 mile an hour wind is Nampak blowing, macam kertas but je. this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Okay? Nampak macam tak real, tapi this is what happened before. Berlalu. So bila dia sampai, Finally, Sama. the swinging road and the suspension cable bila dia sama, frekuensi angin itu sama dengan natural frequency of the bridge. Jadi bridge itu akan oscillate with maximum amplitude. So when it reach maximum amplitude, dia akan collapse. and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Tak ada orang matilah kecuali anjing yang dia kata. Anjing dengan kereta. Okay? Itu zaman 1940. Mungkin orang kata zaman tu tak tahu nak buat jambatan ke apa kan. Ni tahun 1999, tahun 2000. Jambatan dekat UK. Kan? Dia buat satu jambatan ni. Jambatan ni dia kecil je. Bukan untuk kereta ke. Dia untuk jambatan untuk orang lalu. Even though sekarang jambatan tu still exist lah. Tapi dia dah renovate balik, buat balik dia dah upgrade. So this is during the launch day. Okay, dia buka. So nama dia Millennium Bridge. So ramai orang nak naik Millennium Bridge ni. Okay, so kita tengok. Sebab ramai sangat naik, sebab ramai tengah pijak bridge ni, kan? Bridge tu dah mula bergoyang. Nampak? Walaupun dia guna kabel dan besi, dia dah mula goyang. Sebab apa? Sebab setiap kaki ni bila kita hentak, dia akan menghasilkan frekuensi. So now frekuensi itu dah tinggi dan hampir sama dengan frekuensi of the bridge. Dia dah hampir sama dengan dah goyang pun makin kuat. Dia makin kuat. Sebab pakat-pakat jalan kan, pakat-pakat jalan dah bergoyang dah. Kalau jambatan gantung biasa tu logik lah kita kata dia bergoyang. Ini jambatan macam ni sepatutnya tak bergoyang lah. Sepatutnya tidak bergoyang. So semua orang evacuate kan daripada situ, and then dia ubah the structure cable of the Millennium Bridge. So sekarang kalau kita pergi boleh lah jalan-jalan atas tu kan. Siapa pernah pergi kan. Alright. Saya akan back to my iPad screen. Kita nak sambung sikit lagi sebab awak habis 9.30 dan awak akan rehat about 30 minutes. So kita tengok back effect je for the back effect of the resonance. Satu kita kata tadi natural frequency ni bila of the bridge tadi, Tacoma Bridge, bila dia sama dengan natural frequency yang kat luar, external tu, dia akan boleh berlakunya destruction. Contoh dia adalah Tacoma Bridge. Okay? Contoh dia adalah Tacoma Bridge. So kalau cerita back effects ni, awak ingatlah pasal Tacoma Bridge. Awak cerita Tacoma Bridge. So apa berlaku? Natural frequency of bridge sama dengan natural frequency of the wind. So bila sama, apa akan jadi? Dia akan oscillate with maximum amplitude. So bridge itu akan collapse. Sebab apa collapse? Dia dah tak boleh terima maximum amplitude tu. So pecah. So satu lagi back effect kalau awak pernah tengok cerita-cerita kan, ataupun kartun-kartun kan.
yang orang nyanyi soprano tu. Soprano yang orang nyanyi kuat tu. Dia menjerit kuat-kuat tu. Itu adalah dia selalu tunjuk pecah kan. Pecah kaca, pecah cermin. Itu boleh berlaku. Macam mana nak jadikan dia berlaku itu? Suara yang keluar itu, frekuensi dia mestilah sama dengan natural frequency object. So kalau dia jerit kuat, dia bukan jerit sebenarnya kan. Suara itu kalau frekuensi dia sama dengan frekuensi cermin, cermin tu pecah. Sebab apa cermin tu pecah? Sebab dia oscillate with maximum amplitude. Dia oscillate with maximum amplitude. Okay. Right. So last untuk hari ini, saya nak tunjuk, tengok saya punya ni. Oh, saya sebenarnya ada gambar-gambar dia kan. Ni lah, yang nyanyi soprano kan. Yang nyanyi soprano tu, bila dia nyanyi kuat-kuat, frekuensi pada suara dia ni, frekuensi ni sama dengan frekuensi gelas ni. So gelas tu akan pecah. Okay, gelas tu akan pecah. Sebab apa pecah? Maximum amplitude. Okay. So resonance, dia punya key adalah maximum amplitude. Okay. Satu lagi kita ada ni, Borton pendulum. Awak tulis ni kan, Borton pendulum experiment. So Borton pendulum experiment ni, kita ada beberapa pendulum A, B, C, D, E, F. And then kita ada satu main pendulum X. So apa akan jadi? Apa yang kita buat? Kita akan swingkan pendulum X ni. Awak akan swingkan pendulum X. And then somehow awak tak kacau A, B, C, D, E, F tu. Tapi bila awak swingkan X tu, awak akan nampak ada pendulum yang akan bergerak. Agak-agaknya pendulum mana yang akan swing? Pendulum A. Pendulum mana, Akilah? A. Okay. Lepas tu nanti B pun bergerak dan seterusnya. Okay. Ada yang lain nak cuba? Kita gerakkan X je. Okay, kita gerakkan X sahaja. Sebenarnya Borton pendulum ni, bila kita gerakkan X tu, bila kita gerakkan X tu, sebenarnya akan ada satu pendulum je yang bergerak. Pendulum mana yang bergerak itu? Okay, so kita tengok balik YouTube ni. Saya share YouTube. Kita akan tengok. Sebenarnya ni adalah eksperimen dalam lab awak. Tapi tak apa. Okay, mana yang pendek? Tengok yang ni lah, clear sikit. Video for Animated Science. It's Wednesday, 21st of September. Time for physics fun. So we've had the A2 physics class today at Colonel Frank Seeley School, looking at Barton's pendulum. Now, it's a bit of an unusual arrangement here. So we've got all of these cones, they're weighted with a small piece of blue tack inside it. I've got a ball of blue tack and I've got them all suspended on this wooden ruler with a string and some fishing line. Now then, if we go over the top, so I'm going to apologise for the wobbliness, you can see how they're arranged. They're all in a straight line on the ruler. And what I can do is I can use the blue tack ball to provide a periodic driving force. So I'm going to set it in simple harmonic. So kita akan gerakkan pendulum X. Katakanlah ball tu adalah X kan? So here we go. So a nice large oscillation there. Siapa yang akan oscillate paling kuat? Because the string at the top is clearly pulling them. But we see something interesting happening. Now it's not so clear here. You might be able to see underneath. Okay. So kalau awak perasan kat sini, semua tu bergerak lah. Sebab apa? Sebab dia asalnya dia mulakan eksperimen tu dia tak berhenti. Okay. Tapi kalau awak tengok dari awal, awak tengok pendulum yang second last tu. Awak tengok pendulum yang second last tu. Here we go.
So a nice large oscillation there. Hmm. And we see them all starting to move because the string at the top is clearly pulling them. Semua ni bergerak sebab diikat oleh tali yang sama kat atas. Kan? Tapi sebenarnya, cuba awak tengok yang second last. But we see something interesting happening. Now it's not so clear here. You might be able to see underneath, there's a shadow at the bottom. Can you see that shadow at the bottom from the lighting? But if I go above, you'll see something quite pronounced happening. As we give it more and more time, there's one particular of the pendulum that is awesome. Okay. So obvious, yang second last tu, dia oscillate dengan lebih besar amplitude dia compare dengan yang lain. Yang lain itu dia oscillate sebab string tadi diikat pada string yang sama kat atas. But then yang second last pendulum oscillate with extraordinary amplitude compare with the others. Okay, kenapa ni berlaku? Saya patah balik sikit lagi dah terlebih masa sikit. Saya tak nak makan masa rehat awak lama sangat. Kenapa ni berlaku? Saya nak explain. Okay, back to my screen. So, bila kita oscillatekan X, yang akan oscillate sebenarnya, oscillate dengan tinggi sebenarnya pendulum D. Kenapa saya kata D? Because sama panjang, same length. Okay. So D ini dia akan jadi macam dalam video tadi. The oscillation dia tu obvious, bergerak lebih pada yang lain. Kenapa? Sebab sekarang frequency of the X dia sama dengan frequency of the D. Macam mana kita boleh kata dia sama frekuensi? Sebab kita ikat dia sama panjang. Jadi yang lain ini bergerak itu disebabkan oleh tali atas ni bergerak. So dia bergerak sikit-sikit. Tapi in the perfect condition, A, B, C, E, F itu tidak akan bergerak. Hanya D akan bergerak. Okay. Kalau awak bagi buat benda ni lama-lama, awak akan tengok makin lama X ni slow. Bila X ni slow, D ni akan jadi makin besar amplitude dia. Sebab energy transfer. Okay. Tu tak apalah, tu cerita lain. Tapi kenapa yang pertamanya tu D itu boleh bergerak? Sebab frequency of the X ini match dengan natural frequency of the D. Match the frequency of the D. So what happens dia tanya what happens? Pendulum X is made to oscillate. Ini awak salin sikit. Okay, awak salin sikit, awak tulis tajuk dia Borton's pendulum. Salin sikit yang ni, saya nak tulis alamak, kenapa tak keluar? Okay. Tak payah, tulis ni lah, boleh tulis besar sikit. Borton's pendulum. Experiment. Okay. When pendulum X is swung, all other pendulum pun dia akan bergerak kan, swing sebab dia attach. But pendulum D swing with maximum amplitude. Saya tulis simbol dia ni, max A max, maximum amplitude. Because frequency of X sekarang sama dengan natural frequency of D. Okay. So apa berlaku bila dia sama? Resonance occurs. So bila resonance occurs, maksudnya saya dah tulis ayat dia tadi. D swings with
maximum amplitude. Saya letak bracket lah sebab dah sebut tadi. Okay. D swings with maximum amplitude. Okay. Okay, so far boleh? Boleh. Okay. Thank you. So hari ni kita belajar pasal ni Tengok balik, wrap up sebelum kita habis. Pertama sekali damping and resonance, awak kena tahu pasal natural frequency. Natural frequency ni natural lah, frekuensi natural setiap benda. And then kita belajar pasal damping. Okay? Ingat pasal graph damping, ingat situasi dia, ingat internal and external damping. Okay? Damping maksudnya amplitude dia decrease along the time. Resonance, amplitude dia maximum. Kalau damping, amplitude nak jadi zero. But resonance amplitude dia nak jadi maximum. So kita tengok good effects of the resonance, kita boleh dengar siaran radio, kan? Itu adalah good effect of the resonance. Bad effect dia tadi, boleh berlakunya distraction kalau buat dengan tak betul. And then dalam resonance juga kita tengok eksperimen dinamakan sebagai Borton's pendulum experiment. Borton's pendulum experiment. Okay. So, kalau so far so good, minta awak type nombor 9 dekat chat box. Respon last lah saya minta 9, thank you. Responding, nama-nama, okay, nama macam nama, ada nama baru je. Mukri, thank you. Haziq, Zafrina, Nadira, Ani Sofia, Nur Sofia, okay. So, kita habis the first part. The second part nanti akan disambung oleh Cikgu Ain, Teacher Ain. Cuma untuk part saya ni, kita tengok ini, Formative Practice 5.2. Please complete the Formative Practice 5.2. Bila subjek PJ dah habis untuk form 5. PJ, okay. Untuk slot PJ itu, kita bagi minggu A, kita nak bagi PM. Mm-hmm. Minggu B, jabatan sains subjek ketiga yang belum habis syllabus. Minggu B B. Nak A atau PJ macam tu lah. Yang belum habis syllabus tu subjek apa? Semua belum. Fisik habis tu? Fizik baru je. Bio dah nak habis lah. Nak habis? Ya. Kena gila kot tapi sekejap nak ni. Okay, sorry Cikgu Faridah datang. Okay, so please make sure awak buat Formative Practice 5.2. Tak ada kira-kira, jawapan ni semua ada dalam buku dan dalam notes awak. Okay, so before kita tamatkan second session nanti awak akan start at 10 o'clock. Saya bagi link untuk check out link. Maksudnya awak bagi respon PDPR kat situ, saya akan matchkan dengan attendance form yang awal-awal dan saya akan matchkan dengan attendance Google Meet lah. Google Meet awak yang kita guna ni, dia boleh detect awak punya participation, berapa lama awak online, awak line terputus ke, awak on saja, tak ada orang ke, dia akan keluar report lah. So kita akan matchkan semua ni lah. Okay, so please fill in the feedback form dekat chat box and then boleh bersurai lah, boleh rehat, masuk balik pukul 10 dengan sesi bersama Cikgu Ain. Cikgu Ain akan ajar 5.3. Okay, so that's all for today. Thank you guys.
join kelas ni. Let's end with tasbih Quran surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Boleh tak saya nak tengok slide yang soprano singer tu? Saya tak habis salin. Oh. Soprano singer this one Ha. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okay, siapa dah selesai, dah isi feedback form, boleh rehat, nak keluar dulu boleh, nanti masuk balik pun boleh, ikut awak lah. Tapi saya akan endkan this, masuk balik lah senang nanti. Okay, kejap lagi saya akan tutup this chat room, nanti 9.55 nanti masuk balik for second session. Okay, see you guys, thank you. See you, Guru. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, 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 sir.
Ini